أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Alhamdulillah, apa khabar para penonton setia rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Saya mengharapkan walau di mana jua anda berada dan kita semua berada, mudah-mudahan senantiasa berada dalam keadaan sihat walafiat, dirahmati lagi disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Amin insya-Allah. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita pertama dan selamanya dan senantiasa kita rafakkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ala ni'matil imani wal Islam, dan atas seluruh nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan dalam kehidupan kita. Alhamdulillah kita syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala, kita masih lagi diberikan ruang dan kesempatan pada pagi ini bagi sama-sama kita mengikuti rancangan Tanyalah Ustaz bagi edisi istimewa Tahanan Tanya Ustaz. Alhamdulillah, dan pada pagi ini bersamaan dengan hari Ahad 4 Oktober 2020 juga 16 Safar 1442 Hijri, saya Da'i Anas kembali menceriakan pagi anda. Alhamdulillah, episod istimewa pada pagi ini kita bawakan Tahanan Tanya Ustaz. Kita mengangkat satu sisi dan juga kemusykilan dan juga persoalan agama yang bakal diajukan oleh para tahanan kita kepada yang berbahagia ahli panel kita pada pagi ini. Yang berbahagia Ustaz Roslan Muhammad. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar di Anas? Alhamdulillah Ustaz, sihat. Sangat istimewa saja. Istimewa Ustaz. Yeah. Luar biasa. Masya-Allah, tabarakallah. Dan semestinya Ustaz dan juga para penonton, hari ini semestinya satu dimensi yang baru dalam dunia penyiaran, khususnya TV3 dan juga TV9, kita mengangkat suara para tahanan di penjara Sungai Buloh untuk kita memberikan satu gambaran dan untuk topik kita pada pagi ini Ustaz, jalan ke syurga. Insya-Allah. Dan semestinya juga untuk kita war-warkan kepada para penonton, kita mengambil kesempatan ini untuk memberikan info dan juga makluman awal, tiada sebarang persoalan ataupun kemusykilan daripada para penonton setia untuk edisi ataupun episod pada hari ini, kerana kita memberikan ruang sepenuhnya, kita memberikan, membuka jalan sepenuhnya untuk kemusykilan daripada para tahanan yang bakal mengajukan soalan yang bakal kita kupas dan juga jawab pada hari ini. Dan semestinya bagi anda yang menonton kami menerusi TV3 maupun TV9, terus setia menonton kami sehingga jam 8.30 pagi, iaitu lanjutan siaran 30 minit tambahan di TV9 sehingga jam 8.30 pagi. Dan bagi anda yang menonton kami menerusi FB Live, jangan lupa untuk tekan butang kongsi, sebar luaskan episod kita pada pagi ini, mudah-mudahan memberikan manfaat dan juga kebaikan insya-Allah. Dan semestinya Ustaz, untuk permulaan juga suka untuk kita war-warkan kepada para penonton Tanyalah Ustaz pada pagi ini dan juga seluruh rakyat Malaysia, untuk kita bersama-sama Ustaz, kita masih lagi diuji dengan pandemik COVID-19 dan angka kes juga menunjukkan satu jumlah yang cukup membimbangkan pada ketika ini. Dan semestinya saya menyeru kepada diri saya dan juga seluruh sidang penonton Tanyalah Ustaz khususnya pada pagi ini untuk kita terus melakukan kawalan kendiri dan juga kita biasakan kehidupan normal baru. Dan kalau kita dapat saksikan statistik pada ketika ini Ustaz, statistik COVID-19 di negara kita sehingga semalam menunjukkan jumlah kes baru sebanyak 317 kes. Ini satu jumlah yang sangat tinggi dan satu kematian baru dicatatkan, dan menjadikan jumlah kes aktif pada ketika ini 1,735, manakala angka kes sembuh baru sebanyak 121 kes. Dan inilah satu realiti yang perlu kita, walaupun pahit, perlu kita telan Ustaz. Angka paling tinggi. Angka paling tinggi Ustaz sehingga setakat ini. Dan semestinya kawalan kendiri dan juga penjarakan sosial, memakai pelitup muka di tempat awam maupun tempat sesak, ataupun penjarakan fizikal yang perlu sama-sama kita tekankan dan utamakan. Dan kalau boleh tidak perlu kita keluar rumah seandainya tidak ada keperluan yang mendesak insya-Allah.
dengan tanda pagar kita jaga kita, dan insya-Allah dengan cara itu Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kekuatan kepada kita untuk keluar daripada masalah ataupun belenggu pandemik COVID-19 insya-Allah, mudah-mudahan. Dan yang bagi Ustaz, semestinya banyak perkara yang akan kita kongsikan dengan para penonton untuk edisi tahanan Tanya Ustaz, untuk siaran Tanya Ustaz pada pagi ini dengan topik Jalan ke Syurga. Dan para penonton, sebelum kita serahkan kepada Yang Berbahagia Ustaz, mari sama-sama kita saksikan bingkisan yang kita sediakan ini. Firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubat nasuha. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapuskan kesalahan-kesalahan kamu dan memasukkan kamu ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Surah At-Tahrim ayat 8. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah, para penonton yang saya muliakan, bakal penghuni syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berada di atas dunia yang sifatnya fana sementara. Semestinya Ustaz, dalam kehidupan kita banyak berlaku mehnah dan tribulasi, ujian-ujian, dan juga mungkin kita pernah terlibat dalam kancah dosa dan juga kemaksiatan kepada Allah. Maka sewajarnya kita senantiasa membersihkan diri kita, kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana itulah antara yang disebutkan sebagai lumrah, sebagai manusia biasa. Dan pada pagi ini Ustaz, kita membicarakan jalan ke syurga Ustaz. Semestinya kita mengangkat suara tahanan di penjara Sungai Buloh. Kita bawakan suara mereka, persoalan-persoalan dan juga kemusykilan-kemusykilan yang bakal diajukan oleh para tahanan kita. Semestinya sebagai rakyat Malaysia perlu sama-sama kita ubah mentaliti kita. Kerana apa yang perlu kita sama-sama raikan pada hari ini ialah suara mereka sebenarnya perlu juga kita dengari. Betul. Mungkin ada insan-insan di sana yang ingin berubah. Betul. Dan perlukan sokongan dan dokongan daripada kita. Dan atas inisiatif itulah TV3 dan juga TV9 kita bawakan tahanan Tanya Ustaz pada kali ini. Dan untuk mukadimah Ustaz, mungkin ada sesuatu yang ingin dikongsikan kepada para penonton Tanya Ustaz pada pagi ini, edisi tahanan Tanya Ustaz. Dipersilakan Ustaz. Okey, terima kasih. Menarik sekali mukadimah dari Anas sekejap tadi. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli ya rabbal alamin, amma ba'd. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Al-Kahfi ayat 110 ayat terakhir Al-Kahfi. Maka barang siapa yang berharap bertemu Tuhannya, adalah dia melakukan amal saleh dan tidak menduakan Allah dalam urusan ibadatnya. Yang berbahagia dari Anas yang memimpin majlis kita pada pagi ini, yang dihormati seluruh para penonton di luar sana, yang saya cukup sayangi, yang saya cukup kasihi rakan-rakan kita di dalam tahanan, di mana-mana penjara sekalipun. Anda insan yang sebaik-baik manusia sebenarnya. Anda manusia yang ada nilai dan harga. Walaupun anda berada di sebalik jeruji besi dan tembok batu yang begitu tebal, anda tak manusia yang ada nilai. Yang terbaik bertitle seorang anak mungkin kepada seorang ayah, seorang bapa kepada anak-anak dan sebagainya. Kerana kita manusia. Dalam nilai kemanusiaan tuan-tuan, kena ingat Nabi bersabda, kullu bani Adam khata'. Tiap orang itu ada buat kesilapan. Arti manusia ini ada kesilapan dan kesalahan. Saya tetap yakin percaya, kemungkinan di kalangan tahanan kita ada yang bersalah, ada yang tak bersalah. Mereka dipersalahkan oleh situasi mereka hadapi. Artinya tuan-tuan, dalam hubungan ini, tiap manusia ada jalan pulang dari Anas.
Tidak ada orang yang sempit jalanannya. Kenapa? Kerana Allah Maha Kaya. Allah sifatnya Tuhan yang Maha Pemurah, Maha Pengasih. Sifat Allah Ar-Rahman, yang Maha Pemurah. Ar-Rahim, Maha Penyayang. Allah buka pintu kepada kita. Sebab itulah hakikatnya, tuan-tuan, mukadimah saya pada pagi ini ialah saya nyatakan kepada kita, tuan-tuan, depan saya mungkin di kalangan adik bapa yang anaknya dalam tahanan. Di sana mungkin ada isteri yang suami dalam tahanan. Ada anak-anak depan televisyen sekarang yang bapanya dalam tahanan mungkin dah setahun, 2 tahun, 4, 5 tahun. Wahai tuan-tuan, wahai anak-anak semua, wahai bapa semua, yakin percayalah bahawa mereka itu ada jalan pulang sebenarnya. Mereka tetap insan yang terpilih, dikasihi oleh Allah Azza wa Jalla. Sebab kita beri sokongan. Bagi saya tuan-tuan, kalau kita mengambil pendekatan beragama, pegang satu ayat sahaja. Sebanyak-banyak ayat, pegang satu ayat. Muqaddimah daripada kita punya petikan tadi, cuplikan daripada ayat tadi, At-Tahrim. Allah kata apa? Allah sebut, ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Allah minta hamba kembali kepadanya. Kembali. Sebab apa? Allah akan beri ganjaran menanti syurga, keredaan, keselamatan, kerahmatan. Jadi artinya, sebelum kita ambil peluang mendengar soalan-soalan pada tahanan kita, natijahnya ialah bagi saya, hidup ini tidak pernah sempit. Hidup ini tidak pernah ada di sana kesempitan yang melingkupi kita. Bahkan hidup luas. Seluas langit bumi. Yang penting adalah 3. Pertama, keinsafan kita. Yang kedua, keagamaan kita sendiri. Keimanan kita. Yang ketiga, keyakinan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Bila ada keinsafan, keimanan masuk dan kita begitu yakin betapa Allah sayang kepada kita. Tuan-tuan, tidak ada jalan yang sempit kepada semua manusia kerana syurga melambai tangan kepada kita. Sebab itulah dalam satu kata-kata Ali, kata pada Ali, man kana fi talabil ilm kanatil jannatu fi talabih. Siapa yang usaha menambahkan ilmu, cari kebenaran, syurga lambai tangan kepadanya. Kanatil jannatu fi talabih. Syurga melambai tangan, tuan-tuan. Dengan syarat kita mencari jalan pulang kepada Allah Azza wa Jalla. Itu kata-kata Ali bin Abi Thalib bagi saya motivasi yang paling besar. Saya nak sebut kepada tuan-tuan semua, kepada kita yang ada di depan televisyen sekarang ni, baik nama bapa, ibu, anak sekalipun, percayalah bahawa tahanan di dalam sana ada jalan pulang kembali ke rumah kita, kembali sebagai insan yang cukup bermutu tinggi insya-Allah pada masa akan datang. Amin insya-Allah, mudah-mudahan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Satu mukadimah pembukaan yang cukup menarik daripada yang bahagia Ustaz Rasulullah Muhammad, mudah-mudahan membuka minda kita satu dimensi yang kita bawakan, kita mengangkat suara dan juga kemusykilan yang bakal ditanya ataupun diajukan dan telah pun berada ataupun kita bersiap sedia dengan persoalan yang pertama yang telah pun kita rakamkan terlebih awal untuk kita sama-sama sajikan pada ketika ini dan sama-sama kita saksikan soalannya Ustaz. Baik. Assalamualaikum. Saya nak ajukan satu soalan yang berbunyi, adakah Allah menerima taubat orang yang melakukan kejahatan? InsyaAllah. Adakah Allah Subhanahu wa taala menerima taubat orang yang melakukan kejahatan? Kejahatan yang bagaimana? Wallahu alam. Hanya diri insan yang bertanya dan mengajukan itulah yang mengetahui, dan kita berdoa Ustaz, mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada mereka yang bertanya. Dipersilakan Ustaz untuk jawapannya. Terima kasih. Saya bila mendengar suara yang begitu meyakinkan soalan, bukan suara yang dibuat-buat daripada tahanan pertama kita, yang pasti daripada riak wajahnya seorang yang bertitel bapa kepada anak-anak dan suami pada isteri boleh jadi. Tuan-tuan, bila bertanya soalan apakah Allah menerima kita punya taubat ataupun apakah orang berdosa itu Allah terima taubatnya, yakin percayalah, Allah tidak pernah tutup pintu kerahmatan bagi hamba-Nya. Jelas dalam Al-Quranul Karim, Allah sebut dalam satu ayat yang penting kita ambil sebagai pegangan kita semua. Tak kira siapa pun kita. Dia dalam tahanan, luar tahanan, sebagai hamba yang ada mungkin kesilapannya, Allah kata apa? وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ.
Dan orang-orang yang bila terjebak dengan kejahatan, fahishah ni dari Anas ialah kejahatan. Kemungkinan sampai tahap membunuh orang, tahap mungkin memukul orang, di samping mencuba rompak menyamu sekalipun. Bila sampai tak buat kejahatan, dia rasa dia telah zalim diri sendiri. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Fastaghfaru lidzunubihim. Maka mohon ampun. Sebab apa? Allah sebut dalam ayat itu, akulah Tuhan kamu yang maha pengampun. Tuan-tuan, kita kena ingat, sifat Allah ni tuan-tuan, termasuk tadi bertanya tadi, Allah sifat Ar-Rahman yang maha pemurah, Ar-Rahim yang maha penyayang, Al-Latif yang maha lemah lembut, As-Salam yang maha menerima. Itu sifat-sifat Allah Azza wa Jalla begitu sekali terikat dengan peluang-peluang kita sebagai hamba-Nya untuk kembali kepadanya. Jadi kesimpulannya ialah tidak ada sesuatu dalam hidup ini Allah sempitkan kedudukan kita. Bahkan Allah buka sampai dalam satu ayat yang lain, Al-Imran, Allah kata apa? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard a'iddat lil muttaqin. Segera masuk ke dalam pintu keampunan Tuhan kamu. Allah buka tu seluruh langit dengan bumi. Para tahanan semua, anda adalah orang yang sebijak-bijak manusia. Bila anda sampai tahap untuk balik pada Allah, jangan anda lupa sejarah kita telah dipaparkan selama ini. Pak Hamka dalam penjara, keluar seorang tokoh yang hebat, seorang da'i dengan tulisan yang sampai ini kita warisi tulisannya. Syed Qutb dalam penjara, akhirnya keluar dengan tulisan yang cukup penting dalam sejarah dunia. Seorang alim, Nelson Mandela sebagai contoh, dipenjarakan di atas apa pun isunya, keluar sebagai seorang presiden negara Afrika Selatan yang dikenali ramai. Saya sebut ini bukan apa. Sejak lampau kita pun sama. Imam Ahmad bin Hanbal dipenjarakan. Tapi lahir seorang ulama besar yang ada mazhabnya. Maknanya jalan pulang tetap ada. Yakinlah Allah tidak pernah menyempitkan jalan hidup kita. Wallahu alam. Allahu Akbar. Sejarah telah memperlihatkan, Ustaz. Ya, sejarah berlaku. Antara tokoh-tokoh yang cukup memberikan inspirasi dalam kehidupan masyarakat, walaupun jasad mereka terpenjara, tetapi jiwa mereka bebas dan menuju Allah Subhanahu Wa Taala, dan akhirnya memberikan satu input dan juga manfaat barakah kepada seluruh kehidupan sejagat pada hari ini. Dan semestinya tahanan tanya Ustaz, pada hari ini kita bawakan Ustaz, kita mengangkat sisi dan juga kehidupan para tahanan kita, dan juga semestinya Ustaz, mereka juga tidak mahu ketinggalan untuk sama-sama mengikuti program agama dan juga bertanyakan, mengambil ruang ini yang kita sediakan ini. Mudah-mudahan dengan adanya siri tahanan tanya Ustaz dalam Tanyalah Ustaz Biar Tahu Yang Keliru ini, mudah-mudahan memberikan satu gambaran kepada kita bahawasanya perlu sama-sama kita ubah mentaliti kita sebagai seorang masyarakat. Bahawasanya tidak ada manusia yang tidak pernah melakukan kesilapan dalam kehidupan, dan sebaik-baik mereka yang silap ialah yang kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Ustaz, baik, sedikit kalau kita fahami, kita sebutkan secara sekali lalu, mungkin penerimaan masyarakat itu mungkin agak sukar untuk mereka. Mungkin ada keluarga yang Ustaz sebut tadi, ada yang ayah kepada seorang anak, betul, ada yang seorang suami kepada seorang isteri. Betul. Inilah satu gambaran yang sedang berlaku kepada mereka. Dan saya secara peribadi Ustaz, bila berhadapan dengan para tahanan ini, betul, satu perkara yang sukar untuk diterima. Mungkin ada sesuatu nasihat ataupun tips yang bakal diberikan oleh Ustaz. Sebelum itu kita nak berehat seketika Ustaz. Baik. Para penonton jangan ke mana-mana, biasakan kehidupan normal baru dakwah Tanyalah Ustaz yang sampaikan Biar Tahu Jangan Keliru kembali bergabung selepas ini. Alhamdulillah, masih lagi terus setia bersama dengan kami Tanyalah Ustaz Biar Tahu Jangan Keliru, edisi tahanan Tanya Ustaz. Kita bawakan, kita angkat suara dan juga persoalan dan kemusykilan daripada para tahanan kita untuk kita sama-sama bantu kupas, huraikan dan sajikan kepada para penonton. Pada hari ini, alhamdulillah, kepada ibu-ibu, ayah-ayah sedang penonton setia rancangan Tanyalah Ustaz, edisi tahanan Tanya Ustaz. Alhamdulillah. Dan kita nak teruskan Ustaz dengan persoalan yang berikut. Tapi sebelum itu Ustaz, sebagaimana yang telah pun kita sebut tadi di awalnya, walaupun kita kata diri kita ini banyak dosa dan juga silap Ustaz, betul, kita pun sama juga. Cumanya ialah penerimaan masyarakat. Kita tidak boleh memaksa orang lain untuk faham macam yang kita faham. Tapi begitulah realiti dan juga
suasana yang berlaku kepada mereka. Dan ada juga para tahanan yang kita jumpa ketika mana rakaman tempoh hari menyuarakan sedikit kebimbangan dan juga sedikit luahan hati mereka. Adakah cara untuk kita ubah persepsi masyarakat, terutamanya yang kita kata meletakkan mereka ini negatif sepanjang masa? Ataupun tahanan ataupun banduan ni sudah tidak ada kehidupan yang baru, jalan pulang. Seolah-olahnya begitu, Ustaz. Apakah peranan yang perlu kita mainkan dan juga kaedah yang boleh kita rasa sesuai untuk keadaan begitu, Ustaz? Isu yang paling besar di Anas ialah siapa kita nak menghukum manusia selama-lamanya. Sebab kita tak tahu, mungkin kita yang elok sekarang ini berjaya terjebak satu masa akan datang. Betul. Sebab manusia dalam lingkungan nafsu, kemahuan syahwat. Jadi erti kalau kita tengok orang yang dihukum dalam tahanan baik siapa kita jangan menghukum manusia dengan begitu cepat. Sebab apa? Sebab manusia ini mungkin terjebak dan mungkin mereka menghadapi satu keadaan. Satu bagi saya, yang pertama ialah keluarga kena berlapang dada. Masyarakat berlapang hati. Melihat dalam kacamata bahawa mereka mungkin anak kita. Betul. Hari ini mungkin suami kita terjebak. Suami kita mungkin berlaku kesilapan. Jangan lupa, mungkin besok suami orang lain pula terjebak. Jadi masyarakat ini kena bersatu hati. Satu. Yang keduanya ialah bagi saya, poin yang utama juga ialah kita kena baca dalam nilai keimanan. Betapa manusia tetap ada kesalahan-kesalahan. Besar kecil, itu kenyataan. Ada kesilapan kita yang mungkin tersembunyi. Ada kesalahan yang tak sembunyi. Jadi makna ketika itu, bila ada ubat silap salah, patut doa kepada mereka. Ya Allah, pulangkan mereka ke jalan kehidupan yang baik. Hati mereka biar dalam keadaan sempurna. Akhlaknya baik. Pulangkan dengan doa kepada Allah Azza wa Jalla. Tuan-tuan, hari ini mereka bersalah. Mungkin besok mereka berbakti kepada agama kita. Hari ini mereka buat silap. Mungkin minggu depan akan mereka menjadi manusia yang paling terbaik. Jadi itu kenyataan. Dunia ini berputar. Dunia ini berputar atas bawah. Artinya, yang penting ialah kita mesti berlapang hati, berlapang dada, dan jangan bersikap untuk menghukum manusia dengan hukuman yang tak sepatutnya. Allahu Akbar. Banyakkan doa dan banyak kepada Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar. Mudah-mudahan memberikan satu gambaran kepada kita, khususnya rakyat Malaysia, bahawasanya mereka layak untuk diberikan peluang yang kedua, Ustaz. Masya Allah, tabarakallah. Dan telah pun kita bersedia dengan persoalan yang kedua pada ketika ini, Ustaz. Menerusi tahanan kita yang telah pun kita rakamkan awal terlebih dahulu. InsyaAllah, mari sama-sama kita saksikan soalannya. Assalamualaikum. Saya ada satu soalan. Apakah cara-cara taubat yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Mohon penjelasan. Terima kasih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Cara ataupun kaedah untuk kita bertaubat supaya taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, soalan yang terbit daripada hati yang sangat menginginkan jalan pulang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ustaz, inilah satu perkara yang perlu sama-sama kita renung dan muhasabah sikit daripada Ustaz. Belum saya lanjutkan jawapan kepada soalan menarik itu, saya nak ucapkan tahniah dan terlalu saya rasa perasaan saya seronok sebab bila Jabatan Penjara Sungai Buloh dengan tim dan Ustaz BIS 3 9 boleh melakukan program sebegini. Ini suatu tindakan yang amat bijak, tindakan amat positif sekali. Ini sumbangan ilmu dakwah kepada masyarakat di luar sana. Khas kepada keluarga yang menonton TV termasuk tahanan di penjara. Mereka nak sesuatu. Dan saya rasa ini suatu program yang terbaik untuk kita jadikan sebagai landasan sumbangan dakwah kepada masyarakat di luar sana. Baik. Tahniah kepada semua pihak. Baik. Tentang isu tadi, bila bercakap tentang apakah di antara cara-cara kita bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla, saya nak kaitkan yang bertanya tahanan kedua yang bertanya tadi kepada sidang penonton di luar sana, baik namanya ibu ayah yang ada anak-anak dalam tahanan seumpamanya. Ingat, sebab Nabi pernah bersabda, lillahi afrahu bi taubati abdihi. Allah paling gembira bila hambanya bertaubat. Dalam satu hadis daripada Imam Muslim, Allah amat gembira dengan hamba yang bertaubat. Sehingga kata Al-Imam Nawawi rahmatullahi alaih, Allah menanti-nanti
malam, siang, pagi, petang, dini hari, senja untuk terima kembali hamba-Nya. Jadi kalau bercakap tentang apa cara-cara bertobat kepada Allah Azza wa Jalla, yang pertama pastilah tuan-tuan, kita dalam keadaan ikhlas dalam kita bermohon taubat kepada Allah Azza wa Jalla. Iqrar dengan penuh keikhlasan. Dah sampai satu masa kita nak balik ke pangkal jalan kalau yang bersalah. Nak kembali kepada keimanan kalau kita kurang ilmu sebelum ini. Nak balik kepada keagamaan kalau kita kurang kita jahil tentang keimanan sebelum ini. Jadi makna ketika itu ikhlas paling penting. Yang kedua, dengan hati yang penuh keinsafan. Penuh dengan keredaan Allah Azza wa Jalla. Mana ucapan bibir disertai dengan keyakinan. Kalau kita rangkum daripada pandangan para ulama, ada tiga sebenarnya. Dan Anas, ya. Apa cara kita balik pada Allah ini? Kata para ulama kita di antara pertama ialah an yuqli'a anil ma'siyah. Kita kena buang daripada punca kemaksiatan. Yang kita mungkin sebelum kita masuk dalam tahanan, kita berkawan orang-orang yang tidak cerdik, tidak bijak, tidak baik, tidak salah, kita buang punca itu. Cari kawan yang saleh, kawan yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla, kawan yang ada akhlak baik. Yang kedua, syarat yang kedua ialah an yandama ala fi'al. Kita akan menyesal akan kesalahan kita. Penyesalan mutlak. Betapa kita dalam keadaan tahu di sana ada amanah yang lain. Seorang ayah akan berfikir anak-anak di luar sana perlukan cinta, sayang, kasih. Seorang suami di luar sana ada isteri yang perlu kepada dakapan, peluk, sayang, cinta demi untuk kebaikan rumah tangga. Dibayangkan seorang anak pula dalam tahanan, difikir tentang di mana ibu ayahnya yang nanti di luar sana, ibu ayah makin telah tua, berumur, berusia, tak ada kekuatan bekerja lagi. Bayangkan mak ayah menanti perlukan aku, ya Allah, tolong ya Allah. Jadi kalau kita ada penyesalan macam tuan-tuan, demi Allah kita akan pulang kepada Allah dengan penuh keimanan. Yang ketiganya, ayya'zima alla ya'uda ila abadan. Kita berazam tak akan pulang melakukan kejahatan kali yang kedua. Ini dalam kerangka kita dengan Allah Azza wa Jalla, dosa kita. Kalau dengan manusia, tambah satu lagi ialah kita mesti minta maaf pada orang lain yang kita buat silap. Kesimpulan, saya akan sentuh. Tapi kesimpulan ialah, dalam soal ini, Syekh Dai Anas, cara taubat tadi balik kepada soal ketulusan hati kita. Soal kita nak zikir, nak istighfar dengan air mata sekalipun, silakanlah. Kita nak bangun jam 3-4 pagi dalam sel kita masing-masing. Istighfar kepada Allah, silakanlah. Yang penting ialah, ruang itu Allah buka kepada kita. Apa caranya? Allah tak pernah tutup pintu kepada kita. Allah menanti. Sebab tadi Nabi berkata apa? Lilai afrahu bi taubatil abd. Allah amat gembira menanti-nanti hamba-Nya untuk pulang kepadanya. Saya boleh bayang begini, saya tuan-tuan. Kalau seorang anak itu berdosa dengan ayah sekalipun, ayah tetap ayah. Allahu Akbar. Hati ayah, tuan-tuan, tetap hati yang murni dan suci. Mak tak akan tutup pintu kepada anak untuk pulang kepada kembali, walaupun dosa macam mana. Artinya, kita balik kepada mak. Contoh kalau kita bersama mak, peluk mak, cium tangan mak, cium dahi mak, sampai ketemu pun tak apa. Akhirnya, itulah cara-cara kita kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Itu sebagai satu rumusan sajalah. Maka tuan-tuan, tahanan kita yang menanyakan soalan tadi, anda insan yang terbaik. Anda insan yang paling mulia. Anda masih jalan pulang. Segera kita sama-sama kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Wallahu a'lam. Itu adalah ujian untuk mereka, Ustaz. Betul. Dan sebenarnya hakikatnya pujian juga harus kita berikan atas kesabaran isteri, anak, ahli keluarga yang setia menanti di rumah walaupun tak berapa tahun hukuman dikenakan terhadap mereka. Saya rasa paling mahal ialah bila dalam situasi keluarga yang kita tinggalkan itu, tiba-tiba kita insaf untuk jadi seorang ayah yang cemerlang. Seorang anak yang berbakti. Seorang suami yang terbaik. Itu paling terbaik. Sebab di luar sana, anak-anak pasti menanti bila ayah nak balik. Bila ayah nak pulang, pasti isteri akan berkata, bila suami akan pulang? Bang, saya isteri abang, kita ada anak. Jadi pastilah kalau seorang dalam tahanan insaf kembali, dia akan balik-balik dengan watak yang baru, wajah baru, tidak akan jadikan rumah tangga hiruk-piruk. Percayalah. Betul. Sebab ruang masih ada. Cuma isu kita tadi ialah isu masyarakat. Betul. Saya masyarakat, tuan-tuan, kita kena educatekan mereka. So kadang-kadang kita dalam isu masyarakat ni, kita tak nampak. Hari ini kita nampak kita settle. Betul. Anak kita okey. Isteri kita okey. Suami okey. Tapi bayangkan, kalau Allah nak uji, satu hari akan datang mungkin anak kita bermasalah. Yang kita selama ini kata ke orang itu. Dan kita kena berlapang dada. Doa kepada orang kebaikan. Sebab dalam satu Nabi sebut, Nabi kata kepada kita apa dia? Sebaik-baik doalah kita doa kepada orang lain. Keselamatan, keberkatan, kerahmatan, kebaikan. Doakan.
Kalau dengar orang bermasalah, ya Allah lapangkan dia. Hidupkan dalam keadaan beriman. Ya Allah tolong. Jadi kalau kita bersikap macam tu, insya-Allah Allah tak uji kita. Dan orang pun Allah akan angkat ujian kepada mereka. Allahu Akbar. Jadi kena ada satu cooperation macam tu. Baik. Allahu Akbar. Secara peribadi Ustaz dan juga para penonton, ketika saya pertama kali menjejak ke sana, satu ruang yang baru untuk saya memahami realiti kehidupan mereka. Ada yang Masya Allah Tabarakallah yang dah hafal Quran Ustaz. Masya Allah Tabarakallah. Dan ada juga saya peribadi, Warden juga beritahu dulu masuk tak tahu apa-apa. Jadi bila masuk tu Masya Allah Tabarakallah dalam beberapa tahun sahaja mampu untuk menghafal Quran. Bahkan boleh mengajar juga sahabat-sahabat yang lain. Inilah satu perubahan, titik perubahan yang hakikatnya bermula di penjara Ustaz ataupun tahanan Ustaz. Saya ingat kata-kata Nelson Mandela dalam terjemahan dia kata apa? Tahanan itu, bila kita ditahan, jiwa kita mudah terbuka. So kita dalam keadaan sel yang sempit, jeriji besi yang begitu, terbatu, kita akan dapat suatu ilmu yang baru. Itu kata Mandela. Sebab dia kata, sejarah dia kata, saya bila masuk tahanan, saya nampak dunia makin luas. Bukan sempit. Itu maknanya dalaman. Itu sebenarnya bukan Islam. Apalagi kata orang Islam yang ada agama, ada Allah, ada Tuhan, ada Nabi. Lagilah kita lebih terbuka untuk mengambil jalan pulang segera. Tahanan ini sementara. Aku di sana nanti aku buktikan akulah orang terbaik, akulah orang yang paling bijak, aku yang paling berkualiti. Ini paling penting. Saya rasa sebagai pengalaman juga bila saya sampai berjalan Sungai Buloh ketika dahulu, beberapa lama ini baru lagi bersama dengan tim kita juga, tim Ustaz. Saya nampak wajah-wajah Allah. Saya nampak wajah-wajah yang cukup bercahaya setengah-setengahnya. Bercahaya walaupun mereka dalam kesempit, tapi nampak mereka nak bersuatu. Sebab apa? Hidayah Allah bukan milik manusia, tapi milik Allah Azza wa Jalla. Hidayah milik Allah bukan milik manusia. Kita boleh campak pada mereka, tapi Allah boleh campak bila-bila masa. Sebab itulah si tahanan macam mana sekalipun, bila mereka kenal agama, mereka akan dapat kembali ke jalan Allah, ke jalan syurga kita bincang pada pagi ini. Saya penuh yakin. Jalan ke syurga Ustaz. Jalan ke syurga semestinya penuh dengan liku, mehnah dan juga tribulasi. Cuma kita sebagai hambanya perlu senantiasa kuat berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala diberikan kekuatan olehnya insya-Allah. Dan berikutnya Ustaz, soalan telah pun bersiap sedia. Yang berikutnya soalan yang ketiga daripada tahanan kita yang bertanya. Mari sama-sama kita saksikan. Assalamualaikum. Saya ingin bertanyakan satu soalan. Bagaimanakah caranya untuk saya memohon ampun kepada orang yang pernah saya buat jahat kepadanya? Terima kasih. Allahu Akbar. Terima kasih kepada saudara yang bertanyakan soalan. Semestinya menuntut kepada kita, terkadang dalam kehidupan ni pernah kita melakukan salah, zalim kepada sesama kita, hablum minan nas Ustaz dalam bahasanya, istilahnya. Sesama manusia hubungan ni juga perlu dibereskan Ustaz. Namun andainya terlanjur kehidupan kita pernah berbuat salah kepada orang lain, cara yang terbaik untuk kita minta maaf dan juga ampun dan kita kata nak tebus kesilapan kita yang lalu Ustaz. Mungkin sedikit daripada Ustaz. Dari Anas ya. Kita ambil satu pepatah yang disebut langit tak selalu cerah. Ada masa dia mendung, ada masa dia berawan yang awan cukup gelap. Manusia tidak ada manusia yang buat kesalahan. Saya percaya, saya sendiri pun tak nak berdosa dengan Anas. Tak nak berdosa dengan anak isteri. Saya hidup sebagai seorang insan yang orang kenal saya sebagai insan yang baik. Tak ada dendam, tak ada dengki walaupun dalam urusan apa. Urusan bisnes ke, urusan apa kita tak nak. Tetapi hakikat manusia kadang-kadang ada ruang-ruang dimasuki syaitan yang akan menjadikan kita mungkin bertindak secara membabi buta. Ketika itulah mungkin berlakunya pembunuhan, pukulan, akhirnya kematian. Ya, manusia tidak nak kepada manusia. Tuan-tuan, tahu fitrahnya baik, fitrahnya bersih, tapi satu tahap mungkin berlaku satu keadaan dia telah musnahkan hidupnya. Ini tuan-tuan satu kenyataan. Islam agama yang cukup penuh kerahmatan kepada kita. Suatu dalam hubungan ini, kalau bertanya tentang apakah caranya untuk mohon ampun kepada orang buat silap, pertama dengan Allah kita selesai. Yang penting adalah taubat, istighfar Allah kita selesaikan. Itu hablum minallah. Istighfar kita kumandangkan. Taubat kita kumandangkan. Penyesalan kita nyatakan. Baik dengan manusia, ya tuan-tuan kita kena ingat
dengan manusia ini memang perlu kita mohon kemaafan. Sehingga dalam riwayat disebut kepada kita, dalam pandangan para ulama tentang apa kaedah kita mohon ampun kepada orang, antara carilah kita minta maaf dengan orang berkaitan. Ayyabra'a min haqqi sahibiha. Kita mohon ampun maaf pada orang berkaitan. Kalau saya misalnya Anas jumpa, Anas, saya dulu pernah pendekatan ke Anas, saya pernah fitnah Anas, Anas terseksa contohnya. Hatta pukulan sekalipun. Baik. Kalau begitu, dalam keadaan itu kalau kita buat. Tapi soalan sekarang ialah ada kemungkinan kita tak mampu nak melakukannya. Mungkin kesannya lebih negatif. Betul. Seperti Anas akan mungkin marah kepada saya. Mengeruhkan keadaan. Mengeruh keadaan. Dalam Islam Tuhan Allah Maha Kaya. Allah. Penting dua perkara. Ini saya mengambil pandangan daripada Al-Imam Nawawi. Dia kata apa? Orang yang silap dengan orang lain, pertama sekali dia kena munajat kepada Allah Azza wa Jalla. Ya Allah, aku telah menyesal. Aku dah buat dosa dengan kawan aku. Aku telah melakukan jinayah kepadanya. Dengan Tuhan kita bercakap menyuruh. Sebab apa? Sebab Allah tahu rahsia hati kita. Allah tahu ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah tahu tentang dalaman kita, tuan-tuan. Hasrat, kemahuan, keinginan. Allah tahu keikhlasan kita kepada Allah. Yang keduanya, semampu mungkin dah kita boleh bertemu orang tadi, kita berdoa kepada kebaikan. Ya Allah, Tuhanku, berilah aku kebaikan. Aku bersalah dengan hamba-Mu, ya Allah. Berikan aku berkebaikan kepada kita. Doa kepada Allah Azza. Dan kalau kita ada mampu yang lain, kemampuan kita harta, sedekahkan sesuatu, niat, ya Allah, minta pahala sampai kepada orang berkaitan. Yang penting dari Anas dan yang bertanya tadi ialah kita kena ketik keinsafan. Sebab tu kata Al-Imam Nawawi juga, dia kata apa? Hakikatnya ialah bila kita buat salah dengan orang ini, dia tetap menjadi sesuatu bebanan sehinggalah kita diberi kemaafan oleh orang berkaitan. Tahanan-tahanan yang bertanya kita, mereka dah tahanan lagi. Satu hari mereka akan keluar. Bagi saya, kalau anda hati bersih, hati yang tenang, jiwa yang tenang, lapang, anda masih ada ruang untuk bertemu orang yang anda buat silap dengan jiwa yang lapang. Tunjukkan bukti. Anda telah insaf. Percayalah. Kalau orang tu ada iman, taqwa, pihak yang kedua, dia tahu tentang iman agama, dia akan terima kita. Oh sahabat aku walaupun dia besar, dia telah insaf. Alhamdulillah, cantuman dapat kita lakukan dan timbullah satu yang namanya ukhuwah Islamiah. Ketentuannya ialah kita akan hidup dalam kerangka iman kita makin mantap, hubungan makin kukuh. Akhirnya, yang dekat kita serasikan, yang jauh kita dekat-dekatkan. Itu kita nak. Wallahu a'lam. Allahu Akbar. Saya teringat Ustaz ada satu lirik lagu yang menyebutkan tentang taubat seorang itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma kita nak berehat seketika dulu Ustaz. Nanti insya-Allah kembali daripada rehat kita nak kongsikan lirik tersebut sangat menyentuh jiwa kita sebagai seorang yang selalu melakukan dosa dan silap, dan kembalilah pulang kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saudara, biasakan kehidupan normal baharu, dakwah. Tanyalah ustaz yang sampaikan, biar tahu jangan keliru, kembali bergabung selepas ini. Alhamdulillah, tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, bakal penghuni syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, insya-Allah, mudah-mudahan. Kita masih lagi dalam Tanyalah Ustaz, edisi tahanan Tanya Ustaz, biar tahu jangan keliru. Hari ini kita bawakan suara, persoalan dan juga kemusykilan para tahanan kita yang cuba untuk merungkai persoalan-persoalan yang diajukan kepada mereka, dan kita bawakan di studio. Kita masih lagi bersama dengan yang berbahagia Ustaz Roslan Muhammad, dan mudah-mudahan Ustaz sedikit kita telah pun menjawab beberapa persoalan, mudah-mudahan memberikan satu gambaran kepada bukan sekadar tahanan, bahkan kita juga sebagai manusia yang tidak pernah lari daripada melakukan kesilapan. Dan yang bagus Ustaz, ada satu lirik lagu yang sebagaimana kita maklum tadi saya nak kongsikan kepada para penonton, iaitu lagu Irsyadi Ustaz. Dia menyebutkan kalau tak sedap tu minta maaf lah Ustaz. Lagu lama ni Ustaz.
Apa maksud dia ataupun apa bunyinya? Hati hiba mengenangkan dosa-dosa yang kulakukan. Oh Tuhan Maha Kuasa, terima taubat hamba berdosa. Ku akui kelemahan diri, ku insafi kekurangan ini. Ku sesali kejahilan ini. Terimalah, terimalah, terimalah taubatku ini. Allahu Akbar Ustaz. Kita sebagai manusia biasa tak lari daripada salah dan juga silap Ustaz. Dan Masya Allah Tabarakallah, kita nak raikan lagi Ustaz soalan yang berikutnya daripada tahanan kita yang telah pun bersiap sedia pada ketika ini soalannya. Mari sama-sama kita saksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Soalan saya begini. Adakah Allah terima taubat saya sedangkan saya seringkali melakukan kesalahan yang serupa? Mohon penjelasan. Terima kasih. Allahu Akbar. Terima kasih kepada sahabat kita yang bertanya soalan nun jauh di dasar ataupun lubuk hati Ustaz, menginginkan penjelasan daripada yang bagus Ustaz. Apakah Allah Subhanahu Wa Taala menerima taubat bila mana kita berulang kali melakukan kesilapan yang sama, bahkan mungkin lebih daripada itu Ustaz. Kita tak nak buat, tapi ialah sebagai manusia biasa tak lari daripada melakukan silap Ustaz. Ini masalahnya berulang kali Ustaz. Sedikit penjelasan Ustaz. Terima kasih dari Anas. Saya rasa tuan-tuan di luar sana mengamati soalan tahanan kita yang keempat yang berkaitan dengan, saya rasa dia punya intonasi suaranya menggambarkan satu keluhan. Sebab beliau dalam tahanan, yang kita tahu berapa lama dalam tahanan, tetapi ada hasrat di hati untuk berubah. Baik, persoalannya sekarang ialah seorang manusia berulang kali buat kesilapan, kesalahan. Saya nak kaitkan begini. Sekarang kita mungkin nampak perbincangan terfokus kepada isu dalam penjara tahanan. Tapi tuan-tuan, tolonglah, saya ajak tuan-tuan kesempatan pagi, tolong bawa isu ke dalam kita, diri kita. Kita mungkin tidak dalam tahanan jeruji besi. Betul. Tiap waktu, tapi di luar, tapi kita tetap ada dosa. Kita tetap pendosa. Yang orang tak tahu, kita pandai sembunyikan dosa kita. Betul. Hatta mungkin dosa besar kita buat. Ingat, sebab itulah dalam hubungan agama ni tuan-tuan, percayalah, siapapun kita, baik dalam tahanan, di luar tahanan sekalipun, manusia yang berdosa ini tetap Allah akan lihat dengan pandangan sayang, kasih cinta. Sebab Allah kata, wa anibu ila rabbikum. Tolonglah balik kepada aku. Al-inabah ni tuan-tuan, kalau ikut pada tafsir Quran dengan makna kita dalam keadaan berseronok nak kembali pada Allah. Seolah-olah kalaulah seorang ibu, bila anaknya buat dosa macam-macam, lawan cakap, tak dengar kata, mungkin bentak mak dia, keluar rumah dapat dua kali, tetap hati mak akan kata, bila anak aku akan pulang. Bila mungkin mak tak tidur malam, malam siang bila berdoa, ya Allah, bilalah anak aku akan pulang. Anak dosa dan bukan setakat satu dua, mungkin puluhan dosa. Dengan kasar kata-kata, dengan dentuman kata-kata yang tak elok, dengan bicara yang tak berapa elok, kemudian keluar rumah tanpa sebab syar'i, contohnya. Tapi seorang ibu akan kata, bila anak akan pulang. Allah Azza macam itulah tuan-tuan. Suatu dalam hukum kehidupan kita, walau berulang kali dosa kita sekalipun, Allah kata dalam Quran. Allah sebut dalam ayat daripada surah Ar-Zumar. 3 Allah kata apa? Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu bir rahmatillah. Minta tuan-tuan, saya bila baca ayat saya akan menangis. Sebab Allah menyeru hamba-Nya. Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim, ya hambaku yang telah cuai dan usaha hidup. Dosanya tak cakaplah, mungkin puluhan dosa. Apa kata Allah? La taqnatu mir rahmatillah. Jangan kamu putus asa dengan rahmat aku, kata Allah Azza wa Jalla. Sebab apa? Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah sedia ampun semua dosa kamu, walau berulang kali sekalipun. Kata ulama tafsir, Allah merayu hamba sebab apa? Sebab Allah nak siapkan kepada kita satu jalan hidup yang sampai ke tempat hujung. Apa dia? Syurga, bukan neraka. Saya tengok kata-kata Al-Imam At-Tabari dalam hadis, dalam tafsir ini kata apa? Kalaupun kita manusia berulang kali buat dosa sekalipun, sebenarnya
dengan sebab kita bertaubat, Allah tutup pintu dosa kita yang lalu. Allah buka jalan keampunan. Yang penting adalah kita berterusan. Sebab itulah dalam agama ini tuan-tuan, kita ada istiqamah. Apa istiqamah kita? Istiqamah mohon ampun. Kita kadang-kadang istiqamah ni dalam konteks amal ibadat yang salah. Tidak. Antara ialah istiqamah dalam mohon ampun. Kata-kata daripada Al-Imam Al-Ghazali di Anas ya. Kata Imam Al-Ghazali, dalam hidup tolong tamak dua perkara. Tolong tamak halaba dua perkara. Yang pertama, tamak dalam berilmu. Yang kedua, tamak dalam mencari keampunan Allah. Ini pesan Imam Al-Ghazali. Nak tamak halaba dua perkara. Yang pertama, tamak dalam cari ilmu. Tak cukup ilmu. Nak mengaji, nak belajar malam siang, pagi petang. Cari ilmu malam siang. Yang kedua ialah tamak dalam mencari keampunan Allah Azza wa Jalla. Ya Allah, kena buat silap di siang hari. Aku berdosa. Aku mohon ampun malam. Ya Allah, kena buat petang tadi. Aku mohon ampun malamnya. Aku kena buat malamnya. Dosa belah pagi kita. Maka itulah kenyataan. Sebab dalam satu hadis yang Nabi sebut kepada kita apa? Antara kata Nabi SAW, Allah Subhanahu Wa Taala yabsutu yadah. Allah akan buka tangan untuk terima hambanya. Mana hambaku? Mana taib? Siapa yang bertaubat? Aku terima sekarang ni. Jadi ulang kali tuan-tuan, ia kelemahan kita. Kita akui manusia. Mungkin kesalahan datang satu ketika. Terbabit ketika lain. Ya, itu manusia. Tapi Allah tak pernah tutup pintu taubat kepada kita. Itu satu. Yang keduanya bagi saya lah, dan jawapan kepada yang bertanya tadi dan kepada kita luar sana juga, bila bercakap tentang kita buat ulang ke dosa ini, apa cara kita untuk kita jadikan kita ni konsisten dengan kebaikan? Antara cara paling baik ialah kalau ikut Nabi SAW, kita mesti memilih orang-orang yang boleh membimbing kita. Satulah, sekali buat silap, jangan ulang kau dapat, kita cari orang yang boleh bimbing. Sebab Nabi kata apa? Al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil, daripada hadis Imam Abu Daud Tirmizi. Cari kawan yang boleh bentuk hidup kamu. Siapa kawan kamu boleh bentuk. Sebab itulah bagi saya, kalau kita pilih orang yang baik-baik, insya-Allah sekali kita buat kesilapan, tak ulang kali yang kedua. Kalau terulang sekali pun, kita masih ruang untuk balik kepada Allah Azza wa Jalla. Maka yang bertanya, tahanan bertanya tadi, keempat pertanyaan tadi, anda masih berpeluang besar untuk balik ke pakal jalan. Mudah-mudahan Allah berikan anda kekuatan hati dan jiwa syak terus melekat dengan keampunan kepada Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar. Demikian luasnya rahmat ilahi dan kasih sayang Allah melebihi semua kasih sayang. Saya ingat Az-Zumar 53 tadi penting kita lihat. Az-Zumar 53, tolong saya balik kerana itu di antara suatu motivasi daripada Allah kepada kita. Kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala, Ustaz, lebih daripada kasih sayang seorang ibu kepada ayah, kepada anaknya, Ustaz. Kasih sayang seorang ayah kepada anaknya. Allahu Akbar, Ustaz. Mudah-mudahan kita senantiasa segera menuju kepada pengampunan dan juga taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Dan telah pun kita bersiap sedia soalan yang berikutnya pada ketika ini. Mari sama-sama kita saksikan, Ustaz, dan juga sidang penonton. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. baru masuk Islam. Saya nak tanya satu soalan. Adakah Tuhan Allah ampunkan dosa-dosa saya dahulu? Itu soalan saya. Terima kasih. Allahu Akbar. Terima kasih kepada saudara baru kita. Saudara baru yang telah pun kembali kepada fitrah, Ustaz. Masya-Allah, tabarakallah. Saya lihat wajahnya cukup bersih, jernih, Ustaz. Dan senantiasa melemparkan senyuman kepada kami. Masya-Allah, tabarakallah. Mendambakan pengampunan Allah dan cara ataupun kaedah untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas dosa yang dilakukan. Yang mungkin seingat saya dosa yang dilakukan tu mungkin yang sebelum dia memeluk kepada Islam, kembali kepada fitrah Islam, Ustaz. Masya-Allah, tabarakallah. Dari Anas ya, nak jawab soalan saya terkesan ni. Bila saya tengok soalan saya terkesan. Hamba Allah ini dia dua kemenangan dia dapat. Kemenangan pertama, dia dalam tahanan dia mula insaf. Itu kemenangan pertama. Dalam tahanan dia mula insaf. Kemenangan kedua, dia meluk agama fitrah dia. Allahu Akbar. Kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Tuan-tuan, ini satu rezeki paling besar. Two in one lah ni. Pertama, dia dapat suasana keinsapan dalam tahanan. Yang kedua, Allah buka hidayah baginya. Subhanallah, tuan-tuan, kalau ditanya tentang apakah dia boleh minta ampun dosa lalu, sebenarnya tiket syahadah
daripada kalimah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah merupakan tiket membatalkan semua dosa-dosa yang lalu. Apapun dosa dia buat selama hidupnya. Kalau dia seorang yang beragama, katalah Buddha ke Kristian atau apa agama, dengan apa dosa, tiket kalimah syahadah ini, tiket yang menjernihkan kembali. Mana yang hitam kembali bersih. Mana yang berkeladak kembali bercahaya. Mana yang jahat kembali baik. Tiket syahadah tuan-tuan, kalau ikut kepada Al-Imam Al-Qurtubi, tiket yang menjernihkan situasi. Sebab itulah beruntung amat sangat bagi hamba Allah yang meluk agama Islam. Sebab dalam hadis Nabi sebut, Nabi kata apa? Kullu mauludin yuladu al fitrah. Setiap anak lahir bersih. Maka orang ni tuan-tuan, dia tak timbul lagi dosa yang lalu. Dia seumpama bayi baru lahir. Anas, at-taibu ilallahi, orang yang bertobat pada Allah. Seumpama kata Nabi apa? Orang yang baru lahir semula. Kaman la dzambalah. Seolah dia tak lagi berdosa. Usia mungkin dah 60 tahun. Bayar 60 tahun, dosa dah dia buat banyak dengan syirik kufur. Tapi dengan sebab dia mengucap syahadah, Allah batalkan. Seolah dia baru lahir ke alam bumi. Tahniah kepada sahabat kita yang bertanya tadi bahawa anda sebenarnya telah memilih jalan yang selamat. Anda telah membatalkan semua kehidupan sebelum ini dengan harga syahadah yang anda telah sebut. Itulah sebabnya kata para ulama kita, seolah orang ini dia sedang memegang satu ayat, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannah. Sebab dia sedang bawa hati yang bau, jiwa yang bau, hati yang bau, keimanan yang bau, dia sedang jalan ke syurga Allah sedang menuju. Saya ingat ada kes yang membabi, kita sebutlah nama. Ya, kita sebab nama panel kita juga, Al-Fadhil Dr. Farid Ravi Abdullah. Saya sebut sebab dia panel. Esok siarannya Ustaz. Esok siaran. InsyaAllah. Dr. Farid dia dengar, dia akan sebut. Abangnya belum Islam. Tak sampai setahun, beberapa minggu saja kembali ke rahmatullah. Bayangkan harga sebuah kehidupan pada masa itu. Maknanya tuan-tuan, bila Allah pilih manusia dengan hidayah ni, itu kemenangan. Maka tanda dan penjara tadi, anda telah berjaya meletak hidup anda sebagai insan yang terbaik. Lebih daripada kami. Kami ini mungkin dah puluhan tahun hidup, dosa banyak tuan-tuan. Dengan maksiatnya. Tapi anda hanya kerana kalimah syahadah, anda telah pilih jalan hidup yang terbaik. Wallahu a'lam, kita doalah kebaikan. Moga tahanan-tahanan kita lain pun kembali kepada fitrah yang asal. Berapa ramai tahanan yang bukan Islam di dalam sana. Wallahu a'lam. Dan gambaran juga yang disampaikan maklumat daripada pegawai penjara yang berada di sana. Mereka masuk Islam ataupun kembali kepada fitrah agama bukan kerana paksaan. Saya bertanya, adakah mereka dipaksa? Tidak. Mereka melihat sahabat-sahabat mereka yang Islam, solat, mereka rasa ketenangan mengalir dalam jiwa mereka. Dan semestinya cabaran besar juga menanti tahanan yang kembali kepada Islam ataupun mualaf kita. Mungkin ada cabaran-cabaran yang besar. Kepada pihak penjara sendiri pun, macam mana pihak penjara boleh menterjemahkan suara supaya mereka berislam dapat melihat indahnya suasana orang Islam dalam penjara macam-macam. Dan dia teringin Ustaz, sebenarnya sahabat kita atau saudara kita tadi, dia kata dia seronok tengok salam, dia rasa tenang jiwa. Masya-Allah. Ukhuwah Islami itu jelas terpapar, terzahir kepada mereka, ataupun contoh akhlak orang Islam ni menjadikan mereka ini dekat dengan Islam dan akhirnya menyebabkan jiwa mereka ini kembali kepada fitrah Islam. Teladan yang baiklah, teladan yang baik. Teladan yang baik Ustaz. Maka inilah satu akhlak dan juga perkara yang perlu sama-sama kita hayati dan muhasabah dalam rangka kita nak menjalankan dakwah yang disampaikan oleh baginda Nabi SAW kepada kita. Mudah-mudahan semuanya dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai satu perbuatan yang ikhlas, insya-Allah, mudah-mudahan. Dan Ustaz, banyak lagi persoalan yang kita nak raikan, tapi sebelum tu para penonton, kita nak berehat seketika. Kita kembali selepas ini, kita kembali bergabung, biasakan kehidupan normal baru, dakwah. Tanyalah Ustaz yang sampaikan, biar tahu jangan keliru. Berjumpa selepas ini dan berehat seketika.
Sesungguhnya Allah gembira menerima taubat hamba-Nya melebihi kegembiraan seseorang di antara kamu ketika menemukan kembali untanya yang hilang di padang yang luas. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Alhamdulillah, terima kasih dan terima kasih. Kurang lebih tepat sejam kita bersiaran. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru edisi tahanan Tanya Ustaz. Kita mengangkat suara dan juga kemusykilan yang diajukan oleh saudara kita, tahanan kita, dan mudah-mudahan memberikan satu harapan baru kepada mereka dan juga realiti kehidupan yang perlu sama-sama kita muhasabah. Setiap daripada kita manusia biasa, tidak lari, tidak lekang daripada melakukan dosa dan kesilapan, dan sebaik-baik orang yang silap, yang berdosa ialah yang kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih kepada ibu-ibu, ayah-ayah, para penonton setia rancangan Tanya Ustaz, biar tahu jangan keliru edisi tahanan Tanya Ustaz. Pada pagi ini kita mungkin boleh sedikit memberikan ulasan Ustaz tentang hadis yang disebutkan oleh baginda Nabi SAW sebentar tadi. Masya Allah, tabarakallah, satu kegembiraan yang begitu luar biasa Ustaz. Sedikit komen daripada Ustaz. Dia hadis, tuan-tuan, hadis muttafaq alaih, iaitu hadis Bukhari Muslim, hadis sahih. Gambaran yang utama ialah tentang bagaimana kecintaan Allah kepada hamba-hambanya. Allahu Akbar. Sebab kata Imam Nawawi, Allah tidak sifat zalim kepada kita. Walaysa bidzallamil lil abid, tak zalim kita. Yang ada ialah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Latif, itu dia. Allahu Akbar. Bila tahap tu Allah ada dalam kehidupannya kepada hambanya, bermakna bila Nabi sebut Allah amat gembira. Apa tanda? Tandanya tuan-tuan, Allah sedia menanti hambanya pulang semula. Walaupun siapa pun kita, beban dosa macam mana kita buat sekalipun, itulah yang berlaku. Contohnya, kalau kita baca hadis tentang orang telah bunuh 10 orang kan? Betul. Bunuh 10 orang. Ceritanya mudah saja, ringkasnya. Bagaimana, walaupun dia bunuh 10 orang sekalipun, satu hari dia mati, malaikat rahmat datang, mengambil nyawa dan dia ke syurga Allah. Itu apa tanda? Allah menanti. Yang keduanya, bila kita baca hadis ini, lilai afrah. Afrah ni tuan-tuan, suatu perkataan yang menandakan tafdil. Afrah itu cukup gembira. Kata para ulama, bila sebut afrah ini, makna kegembiraan yang cukup maksimum. Luar biasa. Luar biasa. Kalau seorang ibu contohnya, bila anak-anak pulang, dia mungkin menanti mana? Di beranda rumah. Kalau rumah tu kampung. Betul. Menanti jam berapa nak sampai. Anak kata, mak sejam lagi. Sejam dia tunggu dah. Mungkin dia di makanan. Tandanya apa? Amat gembira. Bayangkan Allah lebih lagi. Sebab itulah dalam hidup kita tuan-tuan, jangan kecewakan Allah Azza wa Jalla. Jangan kecewakan Allah. Kalau kita kecewakan Allah Azza wa Jalla, kita manusia yang paling tak bernilai. Sebab Allah tak nak mengecewakan kita. Tapi kita kadang-kadang mengecewakan Allah Azza wa Jalla. Allah bagi peluang kepada kita, saham paling besar. Tak rebut. Siapa yang paling zalim, kita zalim. Kan Allah yang zalim. Bila sampai satu ketika nanti, berlaku ayat Quran. Allah kata apa dalam Quran? Allah kata dalam ayat, وَمَنْ أَرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ شَرْتَ أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا. Sampai ayat itu kata Allah, bila kamu di padang mahsyar, kamu akan buta mata. Allah. Ketika itu jangan salahkan Allah. Sebab apa? Kita lupa pada Allah. Allah akan butakan kita. Ketika itu siapa yang lebih jahat? Kita, bukan Allah Azza. Allah menanti kita. Kita buat kejahatan, akhirnya Allah tutup pintu hati kita. Mata buta, di pada masyarakat kita tak selamat. Allahu Akbar. Itulah ceritanya. Wallahu alam. Allah tidak pernah menzalimi kita, bahkan kitalah yang menzalimi kepada diri kita sendiri. Dan Allah tak pernah mengecewakan kita. Allahu Akbar. Senantiasa disambut permohonan taubat dan maaf kita Ustaz. Masya-Allah, tabarakallah. Jangan pernah berputus asa daripada rahmat dan pengampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Berikutnya Ustaz, kita soalan yang berikutnya telah pun siap sedia pada ketika ini. Sahabat kita, saudara kita yang bertanya, mari sama-sama kita saksikan soalannya. Assalamualaikum. Saya ada sedikit kemusykilan. Bolehkah saya memohon taubat bagi pihak orang lain? Contohnya rakan saya yang telah meninggal dunia. Mohon penjelasan. Terima kasih. Terima kasih kepada saudara kita yang bertanyakan, yang mengajukan soalan.
bukan sekadar bimbangkan dirinya Ustaz. Bahkan mungkin pernah melakukan kesilapan bersama dengan saudaranya, sahabatnya, ataupun mungkin rasa terpanggil untuk memohon ampun, mewakili sahabatnya yang telah pun pergi bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah perkara yang perlu dilakukan Ustaz? Masya-Allah, tabarakallah, soalan yang daripada lubuk hati tu kita rasa Ustaz. Ya. Saya menghayati soalan ini sebab ini menandakan betapa tingginya moral dan akhlak si bertanya tadi. Dia tahanan, dia dah buat silap. Dia buat dosa dan mungkin itu kesilapannya dipenjarakan. Tiba-tiba dia kata, saya boleh tak nak bertanya pada orang lain yang telah meninggal dunia. Ini bagi saya ada satu sentimen besar di sini. Mana perasaan sayang, kasih pada kawannya menebal. Sebab itu bagi saya kadang-kadang, sebelum saya jawab soalan, saya nak ambil satu ruang dalam perbincangan. Kadang-kadang ada orang yang dia tak bersalah pun. Tapi dia difitnah. Mangsa keadaan. Mangsa keadaan. Ada orang tak bersalah tapi dia mangsa keadaan, ditenahkan ataupun dalam suatu keadaan menyebabkan dia dipandang orang bersalah. Jadi ini berlaku masyarakat kita. Kita tak tahu tapi hakikatnya orang macam ni, inilah orang terbaik sebenarnya. Tapi dia boleh pertahankan dirinya, pertahankan maruahnya, pertahankan dia punya kekuatannya. Mudah-mudahan Allah beri kemenangan di penghujung. Itu kenyataan. Yang keduanya ialah dalam sentimen yang sama saya merasakan kalau dia bertanya tadi, dia sebut saya nak minta ampun kepada orang lain. Makna pasti sayang pada orang lain itu cukup tebal. Mungkin kawannya, mungkin saudara maranya. Namun begitu tuan, dalam hukum kita bercakap tentang apakah boleh kita mohon ampun kepada orang lain, sebenarnya taubat ini amalan peribadi. Ya, amalan peribadi masing-masing. Amalan peribadi masing-masing. Saya buat silap, saya bertaubat. Dan Anas tak boleh nak minta taubat bagi pihak saya. Dia Anas buat silap, dia Anas akan mohon taubat. Sebab dalam kaedahnya kata Allah Azza wa Jalla, wala taziru waziratun wizra ukhra dalam surah Al Imran 164. Kamu tak akan pikul beban dosa orang lain. Kalau saya berdosa, saya akan minta ampun. Anas berdosa, Anas akan minta ampun. Yang penting kepada kita ialah kalau kita terasa nak bantu dari Anas, saya kata oleh saya nak bantu dari Anas, saya akan buat dengan bentuk yang saya mampu buat. Apa? Contoh doa kepada Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, ampun sahabatku Anas. Moga-moga dia alam barzakh dan ketenangan. Itu dia. Minta doa kepada Allah. Kerana ini di antara sunnah Nabi SAW. So, dalam satu Nabi sebut kepada kita di antara doa yang penting adalah kita minta kebaikan kepada orang lain. Ala dzil ghaib. Ataupun yang keduanya, kita buat satu kebaikan. Kebaikan apa? Kita mungkin derma. Tapi niat, ya Allah, pahala derma ini untuk dari Anas contoh. Yang telah meninggal contohnya. Itu ruang kita. Jadi kepada bertanya tadi, anda masih lagi ada masa dan ruang mata untuk buat kebaikan. Dengan syarat tadi, doa kepada Allah Azza wa Jalla, kemudian kebaikan, pahala niat kepada si yang telah meninggal dunia. Tapi kalau minta ampun bagi pihak tidak berlaku. Sebab itulah, dalam hubungan ini kita boleh ambil contoh yang paling jelas ialah ketika meninggalnya Abu Talib, bapa saudara Nabi. Allah larang Nabi untuk berdoa keampunan kepada Abu Talib. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Kamu tak boleh minta ampun Muhammad bagi pihak Abu Talib. Allah yang bagi hidayah. Jadi maknanya sekadar itu Nabi SAW boleh berdoa sajalah dalam kerangka ya Allah beri kerahmatan. Tapi nak minta ampun bagi pihak tak boleh. Kita pun sama. Jadi dalam hal ini tuan-tuan, yang penting ialah sentimen tadi pertahankan. Apa sentimennya? Sayang kepada orang macam sayang diri sendiri. Ini bagi saya penting. Sebab ini sentimen penting sangat. Kalau saya sayangkan Anas, saya akan sebut nama Anas dengan kebaikan, minta kerahmatan, keselamatan, minta apa kebaikan yang Anas sebab. Itulah yang kita diajar oleh agama. Wallahu a'lam. Tapi nak minta ampun secara total, memang tidak. Sebab itu adalah hak peribadi masing-masing. Baik. Saudara sidang penonton, bila kali terakhir kita menangis memohon ampun dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa dan kesilapan kita? Mari sama-sama kita renungkan dan kita muhasabah. Ustaz, di penjara Ustaz, tahanan kita masya-Allah tabarakallah, ada yang nak sangat berbuat kebaikan dengan cara, ada yang boleh baca Quran, dia mengajarkan kawan-kawannya yang lain Ustaz. Ini satu inisiatif yang cukup hebat. Dia kata, Ustaz, kami nak sedekah banyak-banyak ni, duit pun tak ada. Jadi inilah antara perkara yang satu-satunya yang mudah-mudahan menjadi modal dia saham berbakti akhirat. secara langsung tu. Mengajar Al-Quran, yang tak tahu Quran, itu satu tindakan yang paling bijak itu. Allahu Akbar. Confirm pahala mereka dapat. Allahu Akbar. Kita pun tak mampu untuk duduk di tempat mereka Ustaz. Ujian yang cukup berat dan juga sukar. Dan berikutnya Ustaz dan juga sidang penonton, kita telah pun bersiap sedia dengan soalan yang berikutnya. Mari sama-sama kita saksikan.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Beginilah kemusykilan saya. Apakah beza cara orang yang melakukan dosa besar bertaubat dengan cara orang yang melakukan dosa kecil bertaubat? Mohon penjelasan. Terima kasih. InsyaAllah tabarakallah, satu persoalan nun jauh dari dasar, daripada dasar ataupun lubuk hati Ustaz, menginginkan penjelasan daripada yang bagi Ustaz. Terima kasih saudara kita yang bertanya. Taubat atas dosa kecil dan juga atas dosa besar Ustaz. Semestinya dua perkara yang berbeza. Sikit penjelasan daripada Ustaz. Soalan yang bila soalan tuan-tuan datang daripada hati lubuk perasaan yang bertanya. Saya yakin pertahanan bertanya ini ada orang yang ada titik keinsafan. Betul. Mereka cuba nak faham situasi, nak faham apa yang mereka patut lakukan dan nak faham macam mana mereka nak kembali kepada Allah. Jalan syurga kita bincang ni. Saya yakin sebab mereka tak akan tanya soalan macam tu kalau mereka tak ada kekuatan. Betul. Mereka insaf. Baik. Beliau cakap tentang soal beza dosa besar dosa kecil dalam Islam ini. Memang ada bezanya. Tetapi konteks yang utama ialah kata para ulama dosa tetap dosa. Dosa tetap dosa. Sebab kita dalam dosa ni jangan pandang kecil. Dosa kecil jangan pandang kecil, dosa besar apatah lagi. Sebab dosa ini kita tengok dalam kepada siapa kita berdosa. Kepada siapa kita berdosa? Kepada Allah Azza wa Jalla. Maka dosa kecil pun dosa, besar pun dianggap satu dosa. Cuma tinggal lagi dalam agama memang ada bezanya. Dosa besar dibunuh orang, syirik, kufur seumpamanya. Dosa kecil mungkin kita bercakap tentang orang, tentang fitnahkan orang, tentang sifatnya cerca-cela orang dalam keadaan pukul sampai tak cedera, itu dosa kecil lah. Tapi dalam agama ini, dosa besar pun dianggap dosa, kecil pun besar, kecil pun dosa. Jadi kalau kita jawab soalan kepada isu yang berkait dengan apa bezanya, tengok dalam Al-Quran. Bila Allah sebut dalam satu ayat An-Nisa, Allah kata apa? In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffiru ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karimah. Dalam ayat Allah sebut tentang bila kita buat dosa besar, benda yang Allah perintah jangan kita buat melakukannya, Allah sedia ampunkan dosa kita. Sebab itulah maka dalam hubungan ini, kalau kita buat dosa besar, maka ia dosa yang ada dengan qisas, dengan hudud, dengan ta'zir seumpamanya. Apa caranya? Kita kena bertaubat dengan taubat nasuha. Air mata kena mengalir, solat taubat kita lakukan dengan penyesalan mendalam. Baik. Adapun dosa kecil, seperti contohnya kita dalam keadaan buat kerja-kerja seperti mengumpat, mengeji contohnya, mencela orang contohnya. Kita boleh mohon ampun kepada Allah dengan cara kita buat sedekah jariah contohnya. Dalam tahanan penjara pun mungkin ada ruang untuk buat kebaikan itu. Duit ada, masuk tabung contohnya. Duit ada, kirim untuk tujuan kebaikan. Niat apa? Niat, ya Allah, dengan sebab aku derma ini, aku nak hapuskan dosa kecil. Maka dalam Islam, dosa besar terhapus dengan taubat yang nasuha, adapun dosa kecil terhapus dengan amal-amal sedekah jariah. Istighfar lepas solat contohnya. Lepas solat, para tahanan semua duduk keadaan berzikir. Air mata mengalir. Itu di antara cara untuk hapuskan dosa kecil. Jadi kesimpulannya, secara mudahnya, dosa ini tetap dosa. Sebab itulah para ulama kata, jangan kita lihat dosa dalam kacamata kecil saja. Besar, tidak. Lihat dengan kacamata dosa kepada Allah. Tetap dianggap dosa. Sampai kata Imam Nawawi, jangan perkecilkan dosa kecil, jangan ingat dosa besar itu sebagai kecil. Itulah di antara harga kepada sebuah kehidupan beragama. Kan orang itu insaf akan kesilapan, dia akan balik kepada Allah Azza wa Jalla. Itu Allahu Akbar. Antara sunnah baginda Nabi SAW ialah baginda SAW senantiasa menangis untuk umat, Ustaz. Kita nak menangis untuk orang lain mungkin susah, tapi kita nak menangis untuk diri kita sendiri, terutama ahli keluarga kita ataupun mungkin anak-anak kita yang masih lagi belum kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang tu suruh solat tak solat, Ustaz. Nutup aurat dengan sempurna tak mau, Ustaz. Jadi mungkin sebagai jalan terakhir kita nak menangis je untuk mereka. Jadi terkadang susah nak mengalirkan air mata. Mungkin ada sedikit pesanan nasihat daripada Ustaz. Susah sebab ni. Sebab bagi saya titik utama keinsafan. Betul, Ustaz. Bila kita ada insaf terhadap keluarga, terhadap anak isteri pada orang lain, betul, kita rasa beban dosa itu dia pikul, tapi kita pikul sama. Betul. Kita mudah insaf. Sebab itu mudah kita menangis, mudah insaf dan kita mudah menghadap kepada Allah Azza. Tapi kalau keinsafan tak ada, apa pun tak akan berlaku. Panas. Saya tengok kata-kata Al-Imam As-Samarqandi dalam kitabnya Tanbihul Ghafilin, kitab yang masyhur, dia bercakap tentang taubat. Dia kata apa? Sebenarnya
pintu taubat kita yang buka. Bukan Allah buka pun, kita buka. Dengan apa? Keinsaf. Aku ni dah lewat untuk bertaubat. Aku ni buat masalah, banyak maksiat. Bila kita insaf, kita akan cari jalan pulang. Jadi para tahanan kita ini, mereka sudah ada keinsafan. Cuma jalan mereka mungkin kita tak nampak. Sebab tu bagi saya, ini peringatan kepada orang di luar sana. Tolonglah bila tahanan dah balik ke rumah nanti, keluar daripada tahanan penjara, tolong buka ruang bagi mereka. Kata-kata semangat, motivasi. Kalau ayah, kata ayah ada peluang lagi. Kalau anak, mat ke angah ada peluang. Bagi kata motivasi. Sebab motivasi tuan-tuan dia akan menjadikan mereka lebih bercahaya. Mereka punya perasaan sikap dan mereka akan nampak jalan pulang masih terbuka di samping Allah buka. Ni orang sekeliling mereka buka jalan pulang. Tapi kalau Allah buka jalan pulang tapi orang di bawah mereka masyarakat sempitkan jalan, mereka tidak akan dapat pulang ke jalan keimanan sebenarnya. Silapnya kita kadang-kadang. So Allah tak silap. Allah malam siang buka taubat kepada kita. Sebagai hadis Nabi sebut, Nabi kata apa? Innallaha yabsutu yadahu. Kerana Allah sifatnya buka pintu kepada manusia untuk bertaubat, liyatuba muslimin, untuk orang bertaubat. Yang buat dosa belah siang, malam bertaubat. Yang buat dosa belah malam, siang taubat. Kata Nabi, Allah buka pintu taubat malam siang. Jadi itu di titik kita sebenarnya. Keinsafan paling penting. Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita sebagai masyarakat yang peduli, masyarakat yang juga ambil cakna terhadap perkara ini, mudah-mudahan kita dapat sama-sama memberikan semangat yang baru kepada mereka, harapan kepada mereka. Mudah-mudahan mereka dapat kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga kembali membina kehidupan yang baru. Dan Ustaz, keinsafan itu juga adakah merupakan satu hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Sikit mungkin komen daripada Ustaz. Ya, betul. Saya setuju. Sebab keinsafan ini satu hidayah pada Allah Azza. Sebab Allah bentukkan kita supaya terasa kesilapan kita. Jentik hati kita. Jentik hati itu satu hidayah. Sebab Allah bagi hidayah bukan setakat hidayah besar rezeki makan minum. Hidayah keinsafan. Aku dah silap. Itu hidayah. Aku dah buat dosa. Itu hidayah. Menyebab kita cari jalan segera pulang kepada Allah untuk kita dapat rahmat Allah. Sebab itulah kita akan minta sebenarnya. Minta untuk kita diinsafkan oleh Allah Azza. Allahu Akbar. Sebagai satu tanggungjawab terutamanya kita sebagai kata keluarga, mudah-mudahan bila kita tengok mungkin ada di keluarga kita yang masih lagi jauh daripada Allah, Ustaz dan juga para penonton, setidaknya menangislah untuk mereka. Mintalah kepada mereka supaya mudah-mudahan kembalilah bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan dengan cara itu mungkin lepas tanggungjawab kita. Kita dah nasihat dah Ustaz, nasihat dah. Kadang-kadang kata Ustaz dah nasihat dah tapi tak jalan juga. Mungkin sebagai jalan terakhir kita menangis untuk mereka, mendoakan kebaikan. Menangis dan usaha yang berterus. Usaha yang berterusan Ustaz. Jangan sekali tegur kemudian berhenti. Jangan putus asa. Betul. La taqnatu min rahmatillah wa la ta'asu. Jangan putus asa dengan Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar. Jalan ke syurga Ustaz. Semestinya banyak lagi perkara yang kita nak kongsikan dan juga persoalan yang bakal diajukan oleh tahanan kita, saudara-saudara kita. Semestinya cuma kita di TV3 nak tamat siaran di sini Ustaz. Kita nak sambung insya-Allah selepas ini lanjutan 30 minit siaran di TV9. Jadi terus setia menonton kami sehingga jam 8.30 pagi di TV9 selepas ini. Saudara, biasakan kehidupan normal yang baru. Dakwah Tanyalah Ustaz yang sampaikan biar tahu jangan keliru, kembali bergabung di TV9 selepas ini. Alhamdulillah, masih lagi terus setia bersama dengan kami Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru edisi tahanan Tanya Ustaz. Ibu-ibu, ayah-ayah, sidang penonton setia rancangan Tanyalah Ustaz bakal penghuni syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak kira walau di mana jua anda berada, mudah-mudahan kita senantiasa ceria-ceria selalu, sihat walafiat, dirahmati lagi disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, kembali Tanyalah Ustaz, lanjutan siaran 30 minit tambahan di TV9. Dan kita masih lagi membicarakan topik jalan ke syurga bersama ahli panel kita yang berbahagia, Ustaz Roslan Muhammad. Masya Allah, tabarakallah.
banyak input dan juga persoalan yang telah pun kita raikan daripada saudara kita tahanan di penjara Sungai Buloh. Mudah-mudahan memberikan satu inspirasi kepada kita, jalan pulang kepada kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih juga saya mengambil kesempatan ini kepada pihak TV3, TV9 dan juga Jabatan Penjara Malaysia atas kesudian untuk bekerjasama. Mudah-mudahan inisiatif yang kita lakukan ini menjadi satu saham pahala di akhirat kelak, mudah-mudahan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala nanti, insya-Allah. Dan semestinya Ustaz, jalan ke syurga, kita nak raikan lagi soalan menerusi saudara kita yang bertanya. Tapi sebelum tu Ustaz, kita masih lagi diuji Ustaz dengan pandemik COVID-19. Betul. Pada ketika ini situasi juga disebutkan agak membimbangkan dengan kes yang lebih daripada 300 kes aktif pada ketika ini. Mudah-mudahan kita melakukan kawalan kendiri, melakukan penjarakan fizikal, tidak bersalaman antara satu sama lain, memakai pelitup muka di tempat awam maupun tempat sesak, dan kita memastikan diri kita sentiasa bersih. Bukan sekadar zahir Ustaz, batin kita juga perlu dibersihkan. Doa jangan putus. Betul, doa jangan putus. Pengharapan yang tinggi kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Dengan harapan kita mesti menang dan Allah jaga kita bila mana kita jaga kita, insya-Allah. Dan kita nak raikan soalan yang berikutnya daripada saudara kita yang mengajukan soalan. Mari sama-sama kita saksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya tanya sikit, kenakah saya memohon taubat kepada Allah sedangkan saya telah pun dikenakan tahanan dalam penjara atas kesalahan saya? Mohon penjelasan. Terima kasih. Terima kasih kepada saudara kita yang mengajukan soalan, menginginkan penjelasan nun jauh ketulusan hati diajukan. Apakah telah pun langsai hukuman tu? Adakah tandanya ataupun perlukah kita mohon taubat kepada Allah atas kesalahan kita sedangkan kita dah pun dipenjarakan ataupun telah pun menerima hukuman kita? Perlukah lagi kita bertaubat kepada Allah? Ini mungkin sebagai satu jalan keluar kepada kekeliruan ini. Mohon penjelasan daripada Ustaz. Okey, terima kasih kepada tahanan kita yang bertanya soalan yang saya fikir atau perlu buat hati beliau lah. Setelah beliau dipenjarakan tempoh yang mungkin dalam bertahun-tahun tertentu, apakah cukup sekadar itu tak perlu bertaubat kepada Allah Azza? Dia begini jawapannya. Yang pertama sekali bahawa hukuman dunia tetap menurut undang-undang dunia. Kalau kita bersalah, hukum dunia letak ke atas kita, kita menghakikat. Setahun, 2 tahun, 3, 4 tahun contohnya. Kata kesilapan kita. Sekurang-kurangnya itu mengisafkan kita tentang kesilapan dengan manusia. Betul. Mungkin kita buat dengan manusia, akhirnya dipenjarakan. Ketika itu kita ambil etik insafan bahawa aku dah buat kesilapan manusia, dengan sebab itu aku dihukum begini rupa, untuk aku ambil etik insafan segera balik pada Allah Azza wa Jalla. Cuma dalam konteks taubat, dia tetap kita wajib lakukan. Kenapa? Kerana kita dengan Allah tuan-tuan tak putus hubungan sama sekali. Begini kaedah mudah saja. Dengan Tuhan, hablum minallah ini kita kena jaga. Sebab mana pun dosa kita buat, tetap ada kaitan dengan Allah Azza wa Jalla. Contoh kita mengumpat orang. Tetap dosa kepada Allah Azza wa Jalla sebab kita buat kerja jenayah dalam agama. Jadi ketika itu, dalam soal kita menerima hukuman penjara, insaflah kita dengan hukuman berlaku, kita balik jadi manusia yang berwibawa, berakhlak mulia. Kemudian taubat tetap kena teruskan. Sebab itulah kata para ulama, at-taubatu wajibatun. Siapa kata? Ibn Nawawi. Taubat wajib sampai kita mati meninggal dunia. Dalam apa situasi. Jadi gabungan ini, kalau saya boleh cerita kepada tuan bertanya tadi, kepada saya kita tanya, gabungkan sekali. Sebab hukuman dunia, kita selesai dengan kita dipenjarakan. Hubungan akhirat, kita selesai sebab kita diampunkan dosa oleh Allah Azza wa Jalla. Satu orang yang menerima hukuman dunia dan akhirat itu, orang itu bijak. Sebab bijak, sebab dengan dunia insaf, akhirat dia dapat redha Allah Azza wa Jalla. Jadi kepada tuan bertanya tadi, anda sebenarnya memilih jalan hidup yang betul. Dengan sebab hukuman dunia, anda titik keinsapan begitu panjang, begitu besar. Dan bila sampai bertaubat kepada Allah, Allah tidak akan kecewakan anda sebab anda benar-benar balik dengan hati yang tulus ikhlas. Itu satu. Yang keduanya ialah berapa ramai orang yang belajar dan berubah kerana hukuman dunia. Banyak orang berubah kerana hukuman dunia. Penjara setahun, 2 tahun, 10 tahun. Berubah dia sikap watak. Maknanya, pelajaran dunia
kadang-kadang penting untuk kita bawa kepada masa depan kita sebagai akhirat. Ini hakikatnya. Sebab jangan rasa kecewa dengan hukuman dunia sebab Allah tidak kecewakan orang yang nak balik kepadanya. Itulah jawapan saya kepada yang bertanya tadi. Secara mudahnya. Sebab ini jawapan bagi saya, jawapan secara akli dan secara perasaan jugalah. Wallahualam. Saya teringat Ustaz bila mana Ustaz sebut tentang taubat ni Ustaz, kembali ataupun jalan ke syurga ini. Saya teringat bagaimana Hujjatul Islam Al-Imam Ghazali rahimahullah dalam kitabnya Ayyuhal Walad, ketika mana muridnya meminta nasihat daripada beliau menyebutkan seandainya esok adalah hari terakhir engkau akan hidup di atas dunia. Betul. Maka apakah persiapan yang engkau nak bawa ataupun bekalan untuk kau bawa bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Ini satu persoalan yang besar sebenarnya Ustaz. Dan mungkin ada sedikit komen pada Ustaz. Kalau kita meninggal esok ataupun Allah Ta'ala takdirkan esok hari terakhir kita, bekalan kita nak bawa jumpa dengan Allah dalam keadaan kita ni hati kita kotor, banyak dosa dan silap Ustaz. Kadang-kadang tu takut Ustaz, takut Allah Ta'ala tak terima. Dosa kita ni terlalu banyak Ustaz. Kebimbangan tu Ustaz. Saya bila ada anak sebut terkesan tu sebab bila Allah buka kita peluang untuk kembali kepadanya, kita patut rebut peluang itu. Suatu kita mungkin boleh pegang satu hadis Nabi. Hadis itu panjang, kita ambil sakit. Irtanim khamsan qabla khamsin. Rebut 5 perkara belum datang 5 yang lain. Salah satu apa dia? Hayataka qabla mautika. Waktu kamu hidup belum mati. Mungkin mati besok. Sekarang kita masih bernafas. Makna sekaranglah masa kita nak istighfar, nak menangis, nak bertaubat, nak kembali kepada jalan syurga. Sebab besok hari kematian kita contohnya. Apalagi kalau rakan kita dalam penjara tahanan, mereka tahu mereka akan dihukum gantung contohnya. Bila tarikhnya, bila mereka tahu. Lagilah mereka sepatutnya pada Allah mereka berharap keredaan. Air mata tumpah malam siang. Air mata menangis malam siang pada Allah. Sebab apa? Peluangnya Allah beri. Kamu akan meninggal sekian tarikh, sekarang peluang Allah beri. Sebab itulah kepada saya, tuan-tuan, kepada kita semua, yang penting ialah kita kena ambil peluang keemasan. Soalnya sekarang, kalau yang dah tahu mati besok lusa kerana hukuman gantung, tak apalah. Kepada yang belum ini. Sedangkan kita akan mati bila masa. Sebab kata para ulama, li'annal mauta ya'ti baghtatan. Maut datang bila-bila masa. Mengejut. Aynama takunu yudrikulmul mautu walau kuntum fi buruji musyaddah. Di mana pada kamu, mati akan datang. Walau dalam bangunan kukuh sekalipun. Jadi kalau kita rugikan peluang sekarang, besok mungkin bukan hak kita lagi. Maka sekarang masanya untuk istighfar ke taubat kepada Allah Azza wa Jalla. Baik dalam tahanan, sebab di luar tahanan sekali. Jangan kita letak hidup ini kerugian selama-lamanya. Wallahu a'lam. Allahu akbar. Mudah-mudahan menjadi satu gambaran kepada kita bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala itu senantiasa menerima segala taubat permohonan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya teringat baginda Nabi SAW menangis saban malam memohon, ya Rabbi salim ummati, ya Rabbi salim, minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala kesejahteraan, keselamatan, mohon ampun kepada umat ini. Masya-Allah, tabarakallah. Dan semestinya Ustaz, banyak lagi perkara yang kita nak raikan daripada tahanan-tahanan kita, sahabat-sahabat kita yang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka terpisah di sebalik tembok dan jeriji besi, namun mereka tabah melalui kehidupan tersebut. Dan insya-Allah kita nak raikan. Selepas ini kita nak berehat seketika Ustaz. Biasakan saudara, biasakan kehidupan normal yang baru, dakwah dan ialah Ustaz yang sampaikan. Biar tahu jangan keliru, kembali bergabung selepas ini. Firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubat nasuha. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapuskan kesalahan-kesalahan kamu dan memasukkan kamu ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Surah At-Tahrim ayat 8.
jalan ke syurga semestinya penuh dengan liku-liku kehidupan yang sangat mencabar dan menuntut kepada kita kesabaran dan juga ketabahan jiwa, dan akhirnya hakikatnya kita semua suatu hari nanti akan pulang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, terima kasih kepada semua para penonton Tanya Ustaz edisi Tahanan Tanya Ustaz. Sehingga ke hujung rancangan kita masih lagi bersama pada pagi ini dengan ahli panel tetamu undangan kita yang berbahagia Ustaz Roslan Muhammad, dan Ustaz banyak yang telah pun kita bicarakan pada ketika ini. Mudah-mudahan mampu menjentik hati kita, jiwa kita, mengubah mentaliti kita, terutamanya khususnya kepada para tahanan kita. Perlu kepada kita sedar bahawasanya mereka juga manusia biasa, tidak lekang daripada dosa dan silap. Perlu kita berikan kepada mereka ruang dan juga peluang untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan topik jalan dan ke syurga. mereka boleh jadi insan yang terbaik. Mungkin Ustaz lebih daripada kita lebih lagi. pada orang yang selama ini tak pernah rasa bersalah. Betul Ustaz. Insya-Allah tabarakallah. Mudah-mudahan mampu menjentik hati dan juga jiwa kita Ustaz. Telah pun bersedia soalan yang berikutnya daripada saudara kita pada ketika ini. Mari sama-sama kita hayati dan saksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya ada satu soalan. Pada waktu bila sebenarnya yang paling sesuai untuk saya bertaubat? Mohon pencerahan. Terima kasih. Para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Demikian persoalan yang ditimbulkan oleh saudara kita. Kita sebenarnya Ustaz dibawa, dan Ustaz pun sendiri telah melalui pengalaman dibawa untuk kita menelusuri kehidupan mereka di dalam sana Ustaz, di penjara Sungai Buloh. Dan hakikatnya Ustaz, ada mereka yang mahir dalam hasil pertukangan, mahir dalam jahitan dan sebagainya, dan hasil tangan mereka cukup cantik. Dan ini antara kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Pakar Ustaz. Inilah antara perkara ataupun harapan yang kita berikan kepada mereka, dan mereka telah membuktikan perkara tersebut Ustaz. Dan soalannya Ustaz, waktu terbaik untuk memohon ampun dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, sedikit daripada Ustaz. Baik Dek Anas dan seluruh penonton yang bersama kita pada pagi ini. Bila saya dengar soalan tadi, saya cuba nak menjawai, sebab kita bila dengar tahanan tuan-tuan, kita anggap mereka adik kita. Betul. Mereka macam anak kita. Betul. Mereka macam abang kita, mereka macam ayah kita. Sebab kalau kita menjauhi mereka sebagai ayah kita, anak kita, merupakan abang kita, saya rasa kita lebih rasa. Sebab mereka mengharapkan satu keadaan boleh mengubah hidup mereka. Bila tanya tentang bila taubat, bila masa yang paling baik taubat, dalam agama ni tuan-tuan, kita yakin, percayalah, Allah Subhanahu wa taala sentiasa buka pintu taubat kepada kita malam, siang, pagi, petang, di negeri senja. Senja, petang, malam, itulah peluang kita bertaubat. Itu sebabnya dalam Al-Quran Allah sebut kepada kita apa dia? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Al-Imran 33. Allah kata wasari'u. Wasir tuan-tuan mana? Maknanya bersegera. Bersegera makna apa? Segera dengan makna kita lalui segera masa waktu, tak kira malam siang. Jangan tangguhkan siang, malam, pagi. Jangan tangguhkan. Itu makna Isra. Yang kedua kata para ulama tafsir, bila Allah kata bersegera, mana Allah sentiasa buka peluang kepada kita. Itu satu. Dan yang seterusnya, saya rasa dalam hal inilah, kalau kita tengok dalam kacamata agama, kata Al-Imam Al-Ghazali, tuan punya kitab Ihya Ulumuddin, dia kata apa? Satu-satunya pintu yang Allah tak pernah tutup, dibuka malam siang untuk kehidupan dunia adalah pintu taubat. Allah. Bayangkan Imam Al-Ghazali, kalau tutup pintu taubat, Allah tutup sekejap je, 1 hari 2 hari, kita akan merana selama-lamanya. Bayangkan hari Allah tutup pintu taubat 2-3 hari, kita dalam keadaan berdosa, meninggal hari itu. Allah. Kata Imam Al-Ghazali, amat munasabah sebab Nabi bersabda, man taba qabla an tatlu'a asy-syamsu min maghribiha taballahu alaih, daripada hadis Muslim. Siapa yang bertaubat malam siang sebelum datang matahari di pelebaran, Allah terima taubatnya. Jadi situ menunjuk kepada kita betapa yang tahanan bertanya tadi, bahawa pintu taubat masuklah bila-bila masa.
apalagi selepas kita bersolat, dalam keadaan kita masih berwuduk, atikah sejadah, tangan diangkat, air mata mengalir, keinsafan. Lepas solat fardu, lepas kita solat ba'diyah qabliyah, kita bertahajud jam 4-5 pagi. Sebab tahanan kita ada ruang peluang untuk beribadat. Saya yakin pihak penjara bagi peluang untuk beribadat kepada Allah malam, siang, pagi, petang. Ambil kesempatan. Yang penting, saya nak ambil kata-kata Imam Suyuti. Dia kata apa? Jangan berkira-kira Allah Azza wa Jalla. Bila anda berkira, Allah berkira dengan kita. Maksudnya kita buka ruang peluang ada untuk kita mohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bila kita mohon ampun malam siang, kita akan dapat apa yang kita rintihkan itu. Istighfar, taubat Allah akan terima, bahkan Allah akan jadikan kita dalam keselamatan, dalam keamanan, dalam kebaikan, insya-Allah. Wallahu a'lam. Allahu akbar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Saudara sedang penonton, jangan tahan lidah kita memohon ampun, taubat, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Dosa apa yang terlalu besar sehingga kita tak nak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha penerima taubat kita. Jadi renung-renungkan dan kita raikan Ustaz soalan yang berikutnya daripada saudara kita yang telah pun siap sedia pada ketika ini. Soalannya, mari sama-sama kita hayati dan saksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya ada satu soalan. Pendek je. Apa itu yang dimaksudkan dengan taubat nasuha? Mohon penjelasan. Sekian, terima kasih. Allahu akbar. Apakah yang dimaksudkan dengan taubat nasuha? Soalan yang kita ambil ketika mana tahanan sedang sibuk menyiapkan pakaian ataupun jahitan, kelas jahitan Ustaz, dan inilah antara satu perkara realiti yang perlu ditempuh hakikat kehidupan, ialah bila mana kita melakukan kesilapan nak kembali bertaubat kepada Allah, kadang-kadang memerlukan kepada kita ilmu juga Ustaz. Betul. Dan juga bimbingan-bimbingan mereka yang boleh bimbing kita. Taubat nasuha, realitinya Ustaz. Baik. Soalan ini saya soalan yang kemuncak lah dia. Soalan yang maksimum daripada apa yang ditanya hari ini. Kerana bila sampai satu tahap, bila manusia nak balik kepada Allah dan jalan syurga dipilih, dia nak jadikan taubatnya taubat yang nasuha. Mana apa nasuha itu? Atau nasuha ialah makna taubat yang sifatnya bersih, yang sifatnya murni, tidak bercampur aduk dengan benda yang lain. Daripada hati yang tulus, hati yang mulus, hati yang insaf, hati yang penuh dengan keikhlasan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan bukti air mata menitis, penyesalan dilontarkan, keinsafan dinyata kepada Allah Azza wa Jalla. Sujud ke bumi sampai peringkat dari cecah ke bumi dalam keadaan bersujud kepada Allah Azza. Itu peringkat paling tinggi. Satu, bila Allah sebut ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha dalam surah At-Tahrim ayat yang ke-8, Allah sebut tolonglah balik padaku semula dengan keadaan yang kamu betul-betul insaf. Baik tuan-tuan, puan-puan semua. Ibn Katsir kata apa? Minta maaf saya nak tuliskan bukan apa. Taubat nasuh ialah taubat yang jujur, yang didasari dengan tekad yang kuat dan azam yang penuh untuk hapus dosa-dosa yang lalu. Maknanya seolah-olah dia kata kepada Allah, ya Allah cukup dah. Cukup ya Allah, aku dah berdosa selama ini. Aku dah silap sendiri, ya Allah cukup ya Allah. Aku nak bina hidup yang baru. Hidup yang lebih bertakwa, beriman padamu ya Allah. Seolah-olah dia cuba nak benamkan. Dalam bahasa mudah, dia akan benamkan dosanya dan dia tak akan buka dosa kembali. Dia hanya buka lembaran baru dengan jiwa yang lapang, yang tenang dan seumpamanya. Cuma tinggal lagi dari Anasnya. Sifat orang yang taubat nasuha ini, dia tidak akan tangguhkan. Segera. Sebab Nabi bersabda, innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir. Allah terima taubat hambanya belum nyawa sampai di hal al-qarah. Mana belum nyawa di ghalgharah itu, dia sudah insaf, dia sudah menangis bertakwa pada Allah Azza wa Jalla. Itu sebabnya dalam satu ayat yang lain, saya nak kaitkan sebab tuan-tuan, ini merupakan satu peringkat paling tinggi ni. Nasuha kita tak akan pulang kepada jahatan semula dah.
Kalau buat balik sekalipun, kita akan insaf bahawa kita dah buat silap, kita nak balik kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab itu kata Allah Azza wa Jalla dalam satu ayat Al-Ankabut 69. Dia kata dengan taubat nasuha. Apa kata Allah? Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Tuan-tuan, orang yang gigih berusaha, taubat sungguh-sungguh kepada Allah dengan insaf hati nuraninya, dengan air mata mengalir keinsaf begitu memuncak, kata Allah, jangan bimbang, aku akan buka jalan-jalan pada mereka. Jalan apa? Jalan keinsafan. Satu, ada orang bila bertaubat nasuha, dia akan jadi manusia terbaik. Ada orang 3 tahun dipenjarakan, keluar sebagai seorang imam. Dipenjarakan begitu lama, keluar sebagai seorang muazzin. Bayangkan bila jadi muazzin, malam siang dia dengan surau rumah Allah Azza wa Jalla. Orang belum datang, dia dah tiba. Orang dah balik, dia belum balik. Bayangkan tuan-tuan, hasil orang dah usaha tuan. Mendengar cerita. Sebab bagi saya, bila Allah berjanji, lanahdiyannahum subul, Allah akan buka pintu-pintu. Sebab Allah Maha Kaya. Wa innallaha lama'al muhsinin. Allah bersama orang baik-baik. Allah tidak pernah mengecewakan manusia. Apalagi kalau yang dalam tahanan itu orang-orang yang baik-baik, yang mereka tak bersalah pun. Jangan bimbang, anda adalah orang yang terbaik di luar sana itu yang akan datang. Apa lagi orang bersalah sekalipun, bila anda kepada Allah Azza wa Jalla adalah cahaya kepada masyarakat. Seorang bapa yang cemerlang, seorang suami yang cemerlang, anggota masyarakat yang berbahagia. InsyaAllah anda jadi seorang yang terbaik. Inilah keyakinan kita. Sebab itulah dalam hubungan dikata para ulama, nasuhah tuan-tuan mesti dalam keadaan hatinya mulia dan suci. Saya nak tutup dengan satu kata-kata daripada Al-Imam As-Suyuti. Dia kata apa? Orang yang taubat nasuhah, orang yang akan diberikan Allah kerahmatan, keselamatan. Sebab hati itu Allah baca. Allah tahu. Bila anda dah sudah bertaubat nasuhah, Allah akan pelihara anda. Sebab sifat Allah itu, Allah tidak akan mengecewakan hamba yang tidak mengecewakan Allah Azza wa Jalla. Maka tuan-tuan, taubat nasuhah adalah kemuncak, dan orang yang taubat nasuhah dikata Allah Azza wa Jalla, apa dia? Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Maka munasabah dengan tajuk kita pagi ini, saya Anas, apa dia? Orang yang taubat nasuhah, jalan syurga menanti dia untuk dimasuk dalam syurga. Syurga dunia ini jadi orang baik, di akhirat dapat nikmat bersama para nabi-nabi rasul-rasul. Percaya tuan-tuan, orang di dalam tahanan, anda orang yang terbaik bila anda kembali pada Allah Azza wa Jalla. Kesilapan anda sementara saja, sebab ruang anda masih ada untuk kembali pada Allah Azza. Sebab itulah kita di luar sini, di luar sana, tuan-tuan, tolong jangan hukum manusia dengan hukuman yang dahsyat. Saya kata dah tak ada jalan pulang lagi. Tolong, sebab hari ini mungkin hari mereka, besok hari kita. Jadi kita kena berlapang dada, bahkan carilah jalan pulang segera dengan doa rintihan kepada Allah Azza wa Jalla. Wallahu a'lam. Itulah saya ingat di antara jawapan yang penutup kepada bicara kita. InsyaAllah, mudah-mudahan memberikan satu gambaran dan juga terjawab persoalan saudara kita yang bertanya. Dan masya-Allah tabarakallah, penyesalan adalah taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya kita semua hamba yang berdosa, kembalilah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Khususnya tahanan kita, mereka berhak diberikan peluang dan juga ruang yang kedua, insya-Allah. Mereka manusia. Mereka manusia, binatang. Betul. Mereka tak manusia, jiwa manusia, hati manusia, ya. Kesalahan saja mereka lakukan. Betul. Baik. Cuma mereka terkadang ada juga yang menjadi mangsa keadaan, Ustaz, dan kita Mangsa doakan keadaan yang terbaik untuk mereka. Mudah-mudahan mampu membina kehidupan yang baharu bersama dengan keluarga yang tercinta khususnya. Dan kita telah pun sampai ke penghujung rancangan, Ustaz. Terima kasih kepada para penonton, dan kita nak minta Ustaz tutup dengan sedikit doa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana, ya Allah, ampunkan dosa-dosa kesalahan kami. Amin. Kami selemah, ya Allah, hati kami penuh dengan dosa dan kesalahan. Maka lihatlah kami dengan pada rahmat-Mu, ya Allah. Angkatlah dosa kami dan kami, ya Allah. Bersihkan jiwa raga kami, hati jiwa kami, ya Allah. Jadikan kami dalam perjalanan hidup yang dirahmati-Mu, ya Allah. Hidup dalam iman, mati dalam iman. Hidup dalam ilmu, mati dengan ilmu. Hidup dalam Islam dan mati dalam Islam. Ya Allah, pandanglah kami, ya Allah. Kami memang bersalah kepada Allah, tapi kami rindukan kebaikan, rindukan kedamaian,
rindukan ketenangan ya Allah. Allahumma taqabbal minna innaka antal alimul hakim. Siapapun kami ya Allah, kami hamba-Mu yang hina, yang lemah, yang kerdil. Benarlah kata Nabi kami, kullu bani Adam khata', tiap anak Adam itu bersalah. Wa khairul khata'in at-tawwabun, sebaik orang bersalah ialah orang bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Maka jadikan kami ya Allah hamba-Mu yang dikasihi-Mu ya Allah. Diangkat dosa-dosa kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kekuatan kepada saudara kami dalam tahanan semua ya Allah, untuk menjadi insan yang terbaik, insan terpilih oleh-Mu ya Allah, demi kebaikan kami bersama. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillah, terima kasih diucapkan kepada Yang Berbahagia Ustaz Rasulullah Muhammad atas kesudian bersama-sama kita untuk tajuk Jalan ke Syurga pada hari ini untuk edisi Tanyalah Ustaz, tahanan Tanya Ustaz. Jangan lupa saudara, sidang penonton yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, untuk sama-sama kita tonton siaran Tanyalah Ustaz pada esok hari bersama dengan Da'i Hakim selaku moderator, dan juga panel kita Ustaz Dr. Muhammad Farid Rabi Abdullah dengan topik tafsir Al-Quran surah Al-Fat, kemenangan ayat 1 hingga 7. Dan saudara, para penonton boleh kembali mengajukan ataupun bertanyakan soalan untuk siaran pada esok hari. Saudara, terima kasih atas tontonan anda pada hari ini. Jangan mencari yang sempurna, sempurnakanlah apa yang ada, kerana tidak ada yang sempurna melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.